Assalamualaikum. Mai masuk ramai-ramai dulu. Mai masuk ramai-ramai dulu sebab inilah yang pertama kali saya tunjuk buat laksa. Sebab selama ni memang saya hantu laksa, memang saya kaki buat laksa. Memang kira buat laksa lah seminggu sekali, 2 minggu sekali saya memang akan buat laksa. Tapi saya tak pernah terfikir kata nak buat video. Jadi hari ni nak buat laksa dari kemarin lagi, tapi tak jadi-jadi. Jadi hari ni saya buat juga sebab ramai yang tanya saya bila Kak Ida nak buat video laksa kan. Okey. Jadi pakat ramai-ramai masuklah. Mesti hak masuk ni memang hantu laksa lah ni kan. Okey, sagi pakat-pakat tengoklah macam mana nak buat bagi laksa sedap tu. Kuah dah kita boleh hirup pagi, petang, siang, malam. Memang akan duduk teringat-teringat dia apa siapa kuah laksa ni jadi sedapnya macam tu kan. Saya nak tunggu bagi ramai sikit lah. Sebab lagi bila saya dah start tengah jalan, orang baru masuk dia tak seronok lah sebab dia baru tengok. Gelap dah. Okey, saya nak mula dah kan? Okey, saya dah rebus ikan. Saya rebus ikan. Saya guna ikan kembung atau ikan temenung 8 ekor. Lepas tu saya masukkan ikan tongkol. Ikan tongkol saya masukkan kepala sebiji. Lepas tu masukkan isi satu. Sebaik-baiknya kalau nak buat kuah laksa bagi sedap gila-gila tu, kena campur ikan. Campurlah ikan temenung dengan ikan tamban ke, ikan temenung dengan ikan belata ke, ikan temenung dengan ikan tongkol ke, ikan temenung dengan ikan apa lagi, dengan ikan tenggiri ke, ikan temenung dengan apa ke. Asalkan ada ikan temenung. Ikan temenung tu ialah yang utama. Ikan temenung tu ialah ikan kembung. Jadi campurlah ikan apa-apa yang nak campur. Tapi yang paling sedap tu kita campur ikan temenung dengan ikan tongkol. Ataupun kalau nak masuk 3 jenis pun boleh. Hari tu saya try buat 3 jenis. Masya Allah, sedap sangat-sangat. Sebab dia dah campur air ikan kan, ada 3 jenis. Memang dah sedap. Hari tu saya campur ikan temenung, ikan tongkol dengan ikan satu lagi, ikan uji Rashid. Memang sedap. Sedap tak tahu nak habang. Saya pun tak pernah jumpa lagi sedap macam tu. Jadi hari yang sedap tu saya guna 3 jenis ikan. Hari ni saya guna 2 jenis ikan. Saya guna ikan temenung 8 ekor. Kemudian ikan tongkol kepala satu, dia punya isi satu. Okey, saya dah rebus siap dah. Jadi ikan tu kita bubuh ayak dalam periuk. Ayak tu agak banyak lah sebab kita nak rebus lama. Jadi ayak tu kita bubuh banyak sikit daripada ikan. Lepas tu kita masukkan garam. Kemudian kita masukkan
asam gelugur sekali dengan ikan tadi. Sebab kita nak rebus net sekali. Jadi tujuan dia bila kita rebus ikan, kita dah masuk garam dengan asam gelugur sekali. Ialah bertujuan supaya isi ikan tu betul-betul dia dah mesra dengan asam garam. Tu yang sedap. Tu yang teknik paling sedap kalau kita buat rasa. Jadi ingatlah, rebus ikan sekali dengan asam gelugur, sekali dengan asam gelugur, sekali dengan garam. Asam gelugur tu sebelum nak masuk dalam ikan, kita kena rendam dulu noh. Ambil asam gelugur, kita potong, buang tengah, potong hak bahagian tangkai dengan tampuk dia tu. Lepas tu kita ambil lah dalam 10 keping atau 12 keping untuk ikan yang saya bagi tahu tadi tu, jumlah ikan. Lepas tu kita kena rendam dulu asam jawa tu, rendam dulu dalam 3 minit sehingga 5 minit supaya dia keluar getah dia. Jadi bila keluar getah dia tu memang ayak rendaman tu kita akan nampak dia warna koko cerah-cerah sikit kan. Itu getah dia. Bila asam gelugur kita rendam dulu, dia keluar getah. Tu salah satu daripada kita takkan rasa kuah tu kelat ataupun rasa macam kelat ataupun rasa macam pek-pek sikit-sikit kan. Tu. Lepas tu dekat asam gelugur tu memang dia ada getah dia. Getah dia tu memang pahit. Okey. Kemudian kita rebus. Kita rebus tu kena rebus lama tau, rebus dalam 40 minit. Rebus dalam 40 minit supaya dia punya tulang ikan tu memang bila kita misin memang dia boleh hancur lebok semua. Okey. Jadi ikan ni saya dah rebus tau. Saya dah rebus selama 45 minit. Dia ikutlah kalau kata ikan tu kita guna ikan besar-besar kan. Gunalah dalam 45 minit hingga 60 minit untuk rebus ikan. Janji supaya tulang tu bila kita misin memang dia akan hancur lumat. Ayak ikan ni bila kita dah rebus, jadi ayak ikan ada kan, ayak ikan ni jangan buang lah, sebab ayak ikan ni nanti kita akan kisar sekali dengan ikan. Hak ni power dia, hak ni pati ikan. Lepas tu saya guna cili kering. Cili kering ni sebanyak 12 biji. Cili kering tu tak perlu banyak sebab bila banyak kuah akan jadi warna merah. Bila kuah warna merah dia jadi tak cantik lah, sebab laksa ni dia perlu kuah tu warna koko. Bila laksa warna koko memang dia akan jadi sedap. Kalau kuah tu warna merah, kita akan rasa cabai banyak, macam tu. Jadi dalam laksa kita guna bawang merah. Saya guna bawang merah ya. Ni resepi saya. Kalau orang lain saya tak tahulah, mungkin guna bawang besar ke apa, tapi resepi saya guna bawang merah. Guna bawang merah jangan masuk banyak, sebab bila masuk banyak bawang merah tu dia akan rasa tak sedap lah kuah laksa tu. Jadi masuklah 3 atau 4 biji sahaja bawang merah. Ni sukatan tadi adalah untuk ikan yang saya masak tadi ya. Yang saya masak ni dia cukup untuk 1 bungkus laksa. Okey. Ni belacan dengan ajinomoto. Belacan dengan ajinomoto. Ajinomoto kalau buat laksa ajinomoto memang sedap. Belacan pun kena ada. Tapi kalau siapa yang tak boleh makan belacan, tak payah buat belacan pun tak apa. Dan satu lagi, daun kesum. Daun kesum, daun laksa kan. Daun orang buat laksa, daun orang buat asam pedas. Macam tu. Daun kesum ni kita jangan guna banyak. Dan jangan bubuh sekali dengan tangkai-tangkai dia. Sebab kebanyakan daun kesum yang orang jualan ni ialah daun kesum yang batang besar kan, yang daun besar. Jadi hak tu orang tak panggil daun kesum kampung. Kalau daun kesum kampung dia halus-halus kecil-kecil tu, yang tu tak apa. Tapi kalau hak yang jenis kita duk beli kat market tu memang kena buang batang, ambil daun, selai-selai saja. Selai-selai saja daun dia kan. Tu. Ni. Tu. Banyak ni saja yang nak berdalam kuah laksa. Untuk sebungkus laksa.
Okey, jadi bahan-bahan ini saja yang perlu ada dalam buat laksa. Cili kering, bawang merah, belacan, ajinomoto, tu daun kesum. Sebab garam dengan asam gelugur saya tak perlu masukkan lagi, sebab asam dengan garam saya dah masak dengan ikan, jadi dia dah memang sedap dah ikan tu, dia dah memang cukup rasa masam, cukup rasa masin ni kan. Jadi kita tak perlu masukkan lagi lah nanti. Jadi buat laksa mesti kena rebus ikan dengan asam gelugur dan garam. Siap-siap masuk dalam tu baru rebus ikan. Jadi nanti kita dah tak payah masuk asam dengan garam lagi. Sekarang ni saya nak blend ni pula ya. Tengok sekejap. Ni saya guna blender ni. Blender ni dia laju, jadi dia akan dapat kisaran yang halus, yang paling halus kan. Okey. Kalau kata kita guna blender yang ni kena blend, kena kisar lama sikit lah yang ni, sebab dia power dia tak kuat. Kalau guna yang ni boleh, tapi kena kisar lama tu sampai berkali-kali. Lagi saya tunjukkan teknik untuk mengisar ikan. Saya masukkan ikan ya. Kisar ikan ni kisar sikit-sikit. Kita masukkan air lah. Baru tak buka pula. Cara kita misin tu, kita kena misin sekejap buka, kemudian kita tutup, sekejap kita buka, sekejap kita tutup, sekejap kita tutup. Tengok teknik dia macam tu.
kita nak tambah ikan. Bila kita rebus ikan, bila ikan tu dah masak, kita kena keluarkan asam gelugur ya. Keluarkan asam gelugur, letak di tepi dulu. Jadi nanti bila kata kuah kita tu kurang masam, kita masukkan semula asam gelugur tadi tu. Jangan masukkan asam gelugur yang baru, sebab kalau masuk yang baru dia akan rasa masam. Dia akan rasa terlebih masam. Kena kisar ikan lama ya. Kemudian kalau kita guna blender yang ni, yang biasa ni, jadi kisaran tu kena buat lagi lama. Sebab kita nak betul-betul tulang tu hancur. Jadi bila tulang tu hancur, memang kita akan dapat pati ikan yang betul-betul. Pati ikan dia ada dekat tulang dia.
tapis, kita guna penapis yang ini tau. Penapis yang ni. Kalau penapis yang ni baru dapat cantik, sebab ikan dia ayak dia boleh keluar dengan sempurna dan tulang dia memang tak boleh keluar. Ni ya. Kita tengok. Kita tapis. Lagi kita tengok tulang dia tinggal banyak mana. Kita kena kacau lah supaya dia turun cepat. Ni saya nak tunjukkan cara-cara nak misin, sebab banyak orang yang habaq kat saya bila dia buat laksa, isi ikan timbul duduk di atas kuah. Sebab apa? Sebab dia tak misin lama, dia tak misin betul-betul ikan tu hancur, betul-betul ikan tu lumat. Isi ikan kalau dia dah hancur, dia dah lumat, tulang pun dah hancur, dah lumat, memang kuah kita akan sedap. Dan memang di atas kuah ni tak ada isi ikan timbul. Okay. Kalau isi ikan timbul duduk atas permukaan kuah tu, bermakna tak lumat. Ikan tak lumat. Dan tu je sebabnya. Ikan tak lumat. Jadi kena misin lama. Okey. Inilah tulang dia. Ini yang apa? Yang kita misin tadi kan. Jadi tulang ni kita jangan buang dulu. Kita buka bagi ayak tu turun habis tu. Lepas tu tulang ni kita ketepikan periuk ni lah. Okey, tulang ni kita masukkan semula dalam bekas ni sebab kita nak misin lagi. Misin tulang ni bersama ikan tadi. Ikan tadi kan tak habis lagi, ada lagi sikit. Kalau kata tak ada ikan dah tapi tulang ada lagi, masuk balik dalam blender, bubur ayak sikit, lepas tu kisap balik. Sebab itulah saya sarankan kisap lama. Sekali kisap lama, agak-agak sampai puas hati tulang tu memang dah hancur lebok. Okey, tadi kan dalam periuk kan dia ada lebih ayak dengan ikan sikit lagi kan. Okey, jadilah ni ayak hak lebih sekali dengan ikan hak lebih sikit tu kita masukkan dalam ni. Kita masukkan sekali dengan baki tulang hak kita tapis tadi tu. Kalau ada asam Jawa kita kena buang tau. Kalau ada asam geluguk kita kena buang. Asam geluguk kan, kita buang. Jangan kisap sekali dengan asam geluguk pula. Kita habiskan lah. Baki ikan dalam periuk tadi yang ada kuah-kuah tadi tu kita masuk sekali dalam blender. Sedapnya. Kita masukkan balik sikit kuah yang kita tapis itu supaya lebih banyak sikit, supaya dia boleh lagi jadi halus lah. Tadi tu pun halus lah, tapi kalau kita misin sekali lagi cantik. Okey. Betul dia ialah kena rajin misin ya. Rajin misin tu lah, kali-kali pun asalkan ikan tulang tu halus. Memang last kali kita akan dapat tulang tu jemput saja untuk dibuang.
betul dia kita kena mesin berkali-kali. Masa tu tak ada had dia. Kisahlah sampai kita puas hati, kata ikan tu memang dah hancur lebok. Memang bila kita tapis nanti ni kita akan dapat sejemput saja tulang yang tinggal. Yang lain semua habis dah. Dia dah jadi kuah. Okey. Jadi kita dah kisar lama kan. Jadi kalau guna blender yang biasa warna hijau tu pun kena lama lagi lah. Sampai kita puas hati lah. Kita puas hati kata betul lah. Ni dah lama dah. Ni memang dah cukup ni lah. Baru kita tapis. Jadi kalau kata sesuatu masakan tu kita nak bagi sedap, nak bagi hasil yang memuaskan hati, memang kita kena buat macam kita kena buat lama, kita kena lebihkan masa, kita kena buat benda tu renyah sikit lah sebab nak bagi sedap kan. Okey, ni saya nak buat. Ni dah habis dah. Okey, kita kisar. Tetapi ni kena kacau lah supaya dia cepat turun. Nak masak sedap tu, tuan masak tu dia kena sabar, dia kena pulut, dia kena ingat nak bagi sedap. Nak bagi sedap memang kena buat benda tu dengan teliti, ambil masa, kena banyak renyah lah kan. Janji sedap. Kalau masak nak bagi cepat-cepat siap tu, memanglah tak apa nak sedap sangat macam tapi bukanlah masak lama tu sebab pergerakan kita lambat. Kita masak lama tu sebab kita nak buat dengan penuh teliti berkali-kali. Okey. Yang ni tulang tu tinggal banyak ni kan. Okey. Kita nak kisar tulang ni saja. Tulang ni saja tanpa menggunakan air yang tadi, air yang kita dah blend tadi tu. Tapi sayang kita ikan tadi. Ni tulang ni tadi. Hak ni pun kita nak blender lagi sebab kita tak mau, kita nak ambil semua sekali kan supaya tak rugi. Pasal tulang ni pun dia masih ada parti lagi ni.
Jadi lah ni kita masukkan ayak biasa dulu. Kita masukkan sikit ayak. Tak boleh masukkan banyak, sebab kalau masuk banyak tulang tu sikit, jadi dia nak kisap, dia tak pekat lah. Kita kisar lagi, no? Okey, dah siap. Kalau kata guna blender yang hijau tu, yang apa? Yang tadi ni power dia tinggi, yang ni power dia tinggi. Mesti ada yang tanya saya guna brand apa kan? Okey, saya guna brand Philips lah. Philips. Harga dia dalam 400 lebih ke 600 lebih, tak ingat lah. Lepas tu kan, lah ni kita nak tapis lah. Ni yang last sekali lah. Yang last sekali tulang kita bubuh ayak biasa. Saya nak tunjukkan macam mana tulang tu jadi apa. Ikutlah tadi, kalau guna ikan dalam ikan terbenung 8 ekor saja, dia akan dapat tulang sejemput je tau. Ni sebab saya dah campur kepala ikan dengan ikan tongkoi. Ikan tongkoi kan tulang dia besar-besar kan. Okey. Okey. Ni saya nak tunjukkan keadaan tulang dia. Jadi bila kita buat laksa, saya nak tunjukkan yang pentingnya,
kalau kita buat laksa, di akhir last kali tapisan ikan kita tu, kita guna ayak biasa kan. Yang last kali tu, tulang tu dia akan jadi warna putih macam ni. Kalau guna ikan termenung saja, dia akan dapat macam ni. Tulang kan tinggal banyak ni saja. Macam itulah orang buat laksa. Saya buat laksa memang macam ni. Jadi kalau kata kita beli ikan termenung atau ikan kembung, kita bubuh 8 ekor. 8 ekor cukup dah untuk sebungkus laksa. Kalau guna 8 ekor, memang selepas kita misin apa semua tu, lepas kita tapis yang ayak last tu pun, tulang ikan kembung untuk 8 ekor dia akan tinggal banyak ni sahaja. Dia akan jadi putih melepak macam ni juga. Ataupun kalau dia tak akan jadi banyak. Kalau kata habis-habis pun dia akan tinggal sikit macam ni. Kalau tinggal ikan tulang 8 ekor tu, tinggal tulang putih melepak macam ni dan banyak ni saja, memang laksa anda akan jadi sedap sangat-sangat. Ni yang jadi banyak ni sebab saya campur tulang ikan tongkoi kan. Ikan tongkoi tulang dia banyak besar. Okey. Saya akan tambah ayak 1 gelas. Ni sebab saya nak pekat. Kalau kata nak kuah banyak, tambahlah 2 cawan ke 3 cawan ayak kan. Ni saya masukkan 1,5. Lepas tu cili sekarang ni saya nak blend cili ni Saya nak blend cili, saya nak guna blender ni. Sekejap ya. Untuk blend cili, kalau saya cuci, bagi bersih, saya terus saja kisar bubuh ayak kan. Tapi kalau siapa yang tak boleh pedas, dia tetap bubuh 12 biji, tapi dia buanglah biji tu separuh, ataupun buanglah biji tu 1/4 ke, ikutlah kan. Tapi biji tu saja yang buang, jangan kurangkan cili. Ni saya dah kisar dah. Masukkan dalam ni. Ke dalam tu. Jadilah ni, lepas ni saya nak kisar bawang merah pula.
Ni bawang saya dah blender, masukkan dalam tu. Lepas tu kita kacau-kacau. Tu ambil daun apa? Daun kesum. Daun kesum ni nanti saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kan? Asam garam dah ada tadi sebab kita dah rebus ikan dengan asam garam kan. Okey. Tujuan rebus ikan dengan asam garam tu memang nak supaya asam garam tu masuk mesra dalam ikan, baru kuah jadi sedap. Lepas tu ini ada Ajinomoto dengan sayang bawang. Ni Ajinomoto dengan belacan. Okey, kita masukkan belacan. Jadi laksa ni kalau ada bunga kantan boleh masukkan setengah pun tak apa. Masukkan 1 pun tak apa. Tapi kalau tak guna bunga kantan pun sedap juga. Jadi bagi saya kalau kata buat laksa tak guna bunga kantan lebih sedap sebab kita boleh rasa air ikan kuat. Bunga kantan tu dia diguna sebab untuk bagi bau dia. Tapi kalau kata kita guna daun kesum saja buat laksa pun boleh. Memang tak ada masalah. Memang sedap. Saya pun kalau kata tak ada bunga kantan, tak perlu bubuh. Saya bubuh daun ni saja. Yang penting laksa, yang penting ialah daun kesum. Bunga kantan tu bukan satu kepentingan. Yang penting sekali ialah daun kesum. Okey. Kalau kata banyak ikan, saya buat lagi 8 ekor ikan kembung. Sebiji kepala ikan tongkol dengan 1 ketui isi ikan tongkol kan. Jadi kuah dia dapatlah banyak ni. Kalau banyak ni memang pekat lah. Tapi kalau kata nak tambah lagi ayak secawan 2 pun boleh. Dan ni saya nak letak atas dapur pula. Buat laksa tak guna gula nah. Kita rasa manis ikan je. Saya nak pergi bubur dekat luar sebab dapur saya nak kena masak dapur yang di luarnya sebab dia berbau kan. Okey, lepas tu kita masaklah.
Jadi ni kuah laksa ni saya dah tak perlu tambah apa-apa lagi ni. Sebab dah sedap dah. Cuma kalau cuma dia pekat lah. Sebab ayak sikit kan. Kalau kata nak tambah ayak lagi, boleh tambah dalam dua cawan. Jangan tambah ayak banyak sangat lah. Sebab lagi dia jadi kuah macam ayak pula. Ni kalau kata tambah ayak lagi 2 cawan, ni boleh makan 4 orang ni. Boleh makan 4 orang, 5 orang ni. Ni saya buat 8 ekor ikan temenung, sebiji kepala ikan tongkoi dengan seketui isi ikan tongkoi. Laksa nak sedap dia kena campur ikan. Ikan yang utama kena ada ialah ikan temenung atau ikan kembung. Ikan temenung tu orang Kedah panggil ikan kembung. Ikan kembung tu campurlah dengan ikan apa-apa tu. Ikan temenung dengan ikan tongkoi boleh, ikan temenung dengan ikan tamban boleh, ikan temenung dengan ikan pelata boleh, ikan temenung dengan uji rasyid boleh. Dengan tamban tu boleh. Semua sedap. Kuah laksa memang kuah laksa saya memang color macam ni. Sekali lagi bila dia masak, dia akan berubah sikit color, dia akan jadi color kuku gelap. Sebab tu tak boleh bubuh cabai banyak. Sebab kalau bubuh cabai banyak, dia akan jadi kuah merah. Jadi bila kuah merah kita makan, kita akan rasa macam ada rasa macam cabai banyak lah kan. Jadi kita akan terasa kurang rasa ikan tadi. Jadi kita masak kuah laksa ni lama lah. Kita kena masak dalam 45 minit, sejam macam tu, untuk dapatkan kepati tu keluar, masak semua sedap. Lagi kalau kita tengok kuah tu kan dia akan surut sikit kan. Kalau kita rasa nak tambah kuah, kita tambah kuah kemudian. Seelok-eloknya kita masukkan air panas. Nak masukkan air tapisan yang tapis yang di rumah kita pun boleh. Itulah cara nak buat laksa. Ada soalan apa-apa tak yang orang tak faham? Jadi saya dah ajar kan cara buat laksa kan. Buat laksa macam saya tunjuk, insya-Allah memang laksa tu akan jadi sedap dalam dunia. Kalau guna ikan temenung saja, kalau guna ikan temenung 8 ekor ke 10 ekor kan, untuk kita buat laksa, bila kita dah kisar tu, kita kena kisar lama berkali-kali. Kita kena kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berhenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berhenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berhenti. Macam tu. Lepas tu kita kira 1 sampai 15 kita berhenti. Dia kena kisar berkali-kali dan dalam masa yang lama, baru ikan tu akan hancur. Kalau kata kita guna ikan temenung untuk buat laksa dalam 8 atau 10 ekor, kita hanya akan dapat tulang last kali yang kita tak boleh guna, atau yang kita tak mau dah, ialah banyak ni saja, sejemput saja. Kalau kita kisar lagi halus, dia akan dapat banyak ni saja. Dia akan dapat banyak ni saja tulang. Memanglah laksa tu memang dah power lah. Untuk dapat banyak ni, dia kena kisar lama lah. Kisar lama, barulah tak ada masalah isi ikan timbul duduk atas. Sebab ramai orang habaq kat saya, kata, pasal apa bila saya masak isi ikan duduk di atas?
Tu jawapannya ialah isi ikan tak hancur betul-betul. Jadi kalau kita nak dapatkan isi kuahnya betul-betul sedap semua ni, isi ikan tu kita kena kisap berkali-kali. Memang tak ada masalah dah isi ikan nak timbul di atas. Sebab dia nak timbul isi ikan macam mana? Sebab dah kisap halus lebok semua dah. Dah tak ada apa dah. Isi ikan pun dah hilang semua dah. Tak nampak rupa isi ikan dah. Buat kuah je semua. Macam ni bagus betul. Tengok kuah. Lagi bila didih tu, dia akan berubah lah kalau jadi kuah gelap sikit. Thank you sis. Share tips. Kuah yang sedap. Sama-sama. Jadi lepas ni semua orang buat laksa kena buat macam ni lah. Macam yang saya ajak ni. Baru dia akan rasa, betul lah buat laksa macam ni sedap sungguh. Lepas tu anda akan kemungkinan tiap-tiap 2 hari 3 hari sekali nak buat. Sebab sedap tak pernah jumpa. Siapa ni yang hantu laksa macam saya ni, tiap-tiap minggu nak buat laksa. Buat laksa tu tak kisah ikan berapa ekor pun. Kalau kata ikan setakat nak makan seorang tu, buat guna ikan 4 ekor 5 ekor pun dah boleh dah. Dah boleh tambah 3 kali 4 kali dah. Kan senang je buat laksa. Dah siap semua dah. Tadi terlepas tengok, boleh ulang bahan yang dimasukkan dalam laksa. Okey. Mula-mula kita ambil lah. Kita ambil ikan kembung ataupun ikan temenung, kita ambil 8 ekor. Kan? Hak ni untuk sebungkus laksa no, untuk sebungkus laksa. Bungkus laksa tu tak kisahlah nak makan berapa orang pun ikutlah kan. Kalau sebungkus laksa dia boleh makan 6 orang, 6 orang lah. Ni saya habaq kata sebungkus laksa lah senang. Untuk sebungkus laksa. Jadi kita ambil ikan temenung, ikan kembung 8 ekor. Kalau kata nak guna ikan temenung saja, bubuhlah ikan temenung 10 ekor atau 12 ekor. Kan? Pasal lani kalau ikan temenung lani kalau besar-besar tu, besar-besar tu sekilo dalam 14 ekor. Katalah kita nak buat sekilo. Kita buatlah ikan tu sekilo. Kalau kata ikan temenung sajalah kan. Tapi kalau kata kita nak campur ikan lain, kita campur lah. Jadi tadi ni saya guna 8 ekor ikan temenung. Lepas tu saya guna ikan tongkoi. Ikan tongkoi tu saya cuma ambil bahagian kepala satu dan saya ambil isi dia satu. Sebut sini. Jadi kalau kata nak guna ikan temenung semua, 8 ekor ikan temenung tadi, jika diganti dengan kepala ya dan badan satu ikan tongkoi tadi, anda bolehlah masuk 1 kilo ikan temenung. Jadi rebuslah ikan tadi. Jadi bubuh dalam periuk. Bubuh sekali dengan garam, bubuh sekali dengan asam glugok. Asam glugok tu kan saya dah tunjuk dah kemarin. Asam glugok tu dia sebelum nak rendam tu, kita potong dulu asam glugok tu. Kita potong dulu hak tengah dengan kita potong dulu. Maksud dia bila potong asam glugok tu ialah kita nak buang dia punya pulak, dia punya biji, sekali dengan dia punya tangkai, sekali dengan dia punya punggung. Yang tu kena buang sebab yang tu akan jadi kelat kuah atau rasa pedak-pedak pahit sikit kuah nanti. Okey, dah rendam asam glugok tu agak-agak dalam 5 minit rendam. Okey, lepas tu kita ambil, kita cuci bagi bersih tu. Cuci sat ialah dalam cuci sekali lalu layak kan. Lepas tu
Kita ambil garam dengan asam glugon tadi, masukkan dalam ikan tadi. Lepas tu kita bubuh ayak. Bubuh ayak ikan tu bagi dia lapuh, bagi dia tenggelam ikan tu lah. Kan? Sebab kita nak rebus lama ni, kita nak rebus ikan 45 minit. Lepas tu kita letak atas api, kita masaklah ikan tu. Kalau dengan asam garam tadi. Kita masaklah selama 45 minit. 45 minit tu ikan tu dah cukup, tulang dia dah empuk dah. Kemudian kita sejukkan dulu ikan tadi. Kita sejukkan ikan tadi, kita ambil buang asam keping tadi. Asam keping tu kita cuma masukkan dalam pinggan ya. Jangan buang lagi. Sebab nanti bila kata kuah laksa tu tak cukup masam, kita cuma masukkan asam gulgul yang kita dah rebus tadi saja. Jangan guna asam gulgul yang baru. Kalau guna asam gulgul yang baru, dia akan berubah rasa. Okey, lepas tu bila ikan tu dah sejuk apa semua tu, kita blend lah. Kita blend ni kalau kata sekilo kita boleh buat 2 kali. Sekali kita blend tu, kita blend lama. Kita blend lama tu berkali-kali. 1, 2, 3, bilang 1 sampai 15 stop. Bilang 1 sampai 10 stop. Bilang 1 sampai 15 stop. Bilang 1 sampai 10 stop. Berkali-kali sampai kita boleh rasa ikan tu dah puas hati. Memang tulang ikan ni dah hancur lah ni. Dah lama kan ni. Memang dah hancur lah. Kita ambil, kita tapih. Lepas tu tapih semua tu akan ada sisa tulang kan. Jadi sisa tulang tu kita masukkan balik dalam balang pengisar tu. Kita masukkan hak yang lebih ikan tadi tu, kita masukkan sekali. Itu kita tambah ayak. Kita tambah ayak tu, kita boleh ambil ayak yang dalam periuk tadi tu. Kan tadi kan ada ayak lebih dalam periuk dia kan. Ayak dalam periuk tadi tu kita masukkan dalam balang tadi. Kan, lepas tu kita kisar lah. Kalau ayak tu sikit, kita tambahlah ayak baik sikit. Tu kisar bagi dia hancur lebok lama tu, kita tapih balik. Tapih bubuh dalam periuk masak lah. Jadi sekarang ni ikan semua dah hancur dah. Jadi tulang ikan tu last kali pastikan bila ikan tu benak-benak dah hancur lebok dah, tulang ikan dia akan tinggal banyak ni saja. Dia akan jadi putih melepot dan dia akan tinggal banyak ni saja. Untuk sekilo ikan, tulang dia akan jadi tinggal banyak ni saja. Jangan pula tulang ikan tu tinggal segenggam besar tu. Memang tak jadi lah laksa tu. Okey. Lepas tu dah tinggal tulang banyak ni dah semua dah tu. Kita bubuh lah cabai misin. Cabai misin tu kita ambil cabai kering dalam 12 biji. Itu kita cuci, kita blend lah. Kita blend halus semua tu. Kalau tak suka pedas, kita buang setengah biji. Kita buang setengah biji cabai tu, kita buang setengah. Lepas tu kita kisar. Kalau orang suka pedas, tak payah buang biji lah. Sebab cabai kering bukannya pedas pun 12 biji. Lepas tu kita kisar. Lepas tu dah hancur semua, bubuhlah dalam kuah laksa tadi. Tu bubuh belacan sikit, buah Ajinomoto sikit. Lepas tu bawang 3 ulas dan 3 ulas atau 4 ulas bawang merah. Kita ambil bawang merah tu 4 biji, 3 biji tadi tu. Ni saya guna bawang merah 3 biji ya. Ambil bubuh dalam pengisar tadi tu. Kita bubuh ayak sikit. Lepas tu kita blend lah bawang tadi, kita blend dah hancur lebok semua tu. Bubuh dalam kuah laksa. Jadi cabai pun kita dah bubuh dah. Cabai tu mesti halus sungguh nak. Cabai pun kita dah bubuh, bawang pun kita dah bubuh. Lepas tu kita bubuh daun kesum. Kalau tak bubuh kalau tak bubuh bunga kantan pun tak apa. Bubuh daun kesum saja. Daun kesum dengan bunga kantan, yang antara dua tu yang paling penting, yang paling mustahak ada dalam kuah laksa ialah daun kesum. Bunga kantan tu tak apa, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Lepas tu dah siap bubuh belacan, buah Ajinomoto, bubuh bawang, bubuh daun. Lepas tu cabai pun kita buat tadi kan. Lepas tu kita letak atas, kita masak lah.
tak payah dah bubuh garam dengan asam dah, sebab tadi kita dah masak dah ikan tu dengan garam dengan asam, dah memang cukup sedap dah ikan tu. Itulah tujuan kita masak awal, masak garam dengan asam dalam ikan tu, supaya ikan tu dah mesra, resap betul asam garam, barulah sedap, barulah power. Jadi bila kita masak, kita tak perlu dah masuk asam dengan garam, sebab tadi dah ada dah. Tadi kita dah masak semua dah. Okey, cuma asam glugok tadi tu kita ambil simpan dalam pinggan. Kalau kata kuah kita tak cukup masak, tak cukup asam, baru kita buah balik asam glugok tadi. Jangan tambah asam baru. Ni saya tutup api tadi sebab tak kita sembang kan, dia jadi mendidih kan, cepat sangat. Okey. Ni kita masaklah. Kita masaklah dalam 45 minit. Dia masak dalam api yang perlahan. Bukan api yang perlahan sangatlah. Yang tengah-tengah ke, yang agak-agak dia boleh mereneh lama, dia boleh mendidih lama, pelan-pelan tu. Lagi power kuah dia. Memang lagi sedap. Macam tu lah. Masak kan. Kita tunggulah kuah ni selama 45 minit. Lepas tu sambil-sambil tu kita rasalah, tengok asam garam dia sedap lagi, masih lagi, masam lagi, semua lagi. Kalau tak cukup, masa ni baru kita tambah asam dengan garam. Kalau asam tu guna asam glugok yang kita masak tadi tu, yang kita simpan tadi tu. Kalau guna asam glugok baru, lagi rasa dia akan jadi masam sangatlah. Dia tak balance balik lah, sebab kita dah guna asam baru kan. Lepas tu kita masak lah. Masak tu sampai bila kita masak kan, kuah dia akan susut sikit kan. Jadi kita boleh tambah ayak. Tambah ayak tu sebaik-baiknya tambah ayak panas, ataupun tambah ayak tapisan. Lepas tu masak lagi, bagi dia mendidih sekali dua. Lepas tu tutup api lah. Tu masak. Lepas tu laksa tadi seelok-eloknya kita rendam semalaman tu maknanya pukul 10 ke pukul 12 sebelum tidur tu kita rendam laksa. Pagi esok dalam pukul 8, pukul 9 tu kita nak masak, kita rebus laksa. Memang laksa tu akan jadi sedap, akan jadi kembang, akan jadi lembut. Memang sedap. Dan kita pun tak perlu masak lama-lama. Kalau kata laksa tu baru kita kena rendam setengah jam, kita nak rebus, memang lama. Bukan saja lama, bila dia dah kembang, kita akan rasa dia keras lagi. Orang dulu masa mak saya, tok saya tu, kalau rendam laksa, memang laksa tu akan direndam malam. Pagi esok tu dalam pukul 10-11 mereka nak masak tu, baru mereka akan rebus laksa tu. Macam tu lah. Tengok. Jadi macam tu lah saya buat laksa. Maknanya tak payah siang ikan. Kenalah siang ikan. Ikan termenung apa semua tu kena siang lah. Jangan tak siang pula, kena siang. Ikan apa-apa pun kalau nak masak makan, memang kena siang. Sebab nak kena buang tek dia, kena buang insang dia. Lepas siang cuci apa, bersih apa dengan ayak tu, baru kita rebus dengan garam dengan asam glugok. Asam glugok tu kita gunalah dalam 10 keping kan, dalam 10 keping atau 12 keping, tapi kita kena hirih buang dia punya puluk, dia punya biji tu, dengan sekali dia punya tangkai dengan punggung tu, sebab yang tu lah yang akan jadi laksa pedak, atau laksa jadi rasa macam pahit-pahit tak sedap sikit tu. Tu lah. Tu tengok cantik lah kan. Tu saya tengok laksa. Tengok laksa tu. Kalau lagi lama, kalau 45 minit nanti kuah ni dia akan jadi koko cantik lah. Macam tu lah. Tengok saya buat. Tak ada isi ikan timbul pun. Betulnya ialah kena kisar lama, kisar berkali-kali sampai puas hati, kata
isi tu pun hancur, sekali dengan tulang-tulang dia pun dah hancur lebok. Jadi bila kita tapih pun last sekali, dia hanya akan, kalau ikan sekilo dia hanya akan tinggal tulang banyak ni saja. Ingat ni lah, ingat yang saya tunjuk ni, ikan tulang ikan dia last sekali dia hanya tinggal banyak ni saja, dia akan jadi putih melepok. Oh, tak payah. Siang ikan memang wajib. Maksud saya siang isi dengan tulang. Oh, jadi saya memang ada orang buat teknik tu, dia rebus ikan, dia perasing isi dengan tulang. Jadi laksa saya tak pernah walau sekali perasi ikan dengan isi dia dengan tulang, sebab saya malas sungguh lah, satu kerja pula kan. Okey, sebab itulah tujuan yang saya suruh masak lama tu. Sebab bila masak lama, memang kita tak ada masalah langsung nak blender, nak kisar sekali dengan tulang dia. Sebab bila kita masak lama, memang tak ada masalah tulang, sebab tulang dia hanya tinggal banyak ni saja. Jadi orang yang buat asing tu isi dengan tulang tu, sebab tujuan dia itulah. Sebab kalau isi dua-dua sekali, lagi tulang dia penuh banyak lah pula kan. Jadi depa kisar isi asing, kisar tulang asing. Jadi renyah lah sikit. Jadi kita nak rebus ikan kan senang aja, bubuh ayam, bubuh asam, bubuh garam tu rebus ni 45 minit, tak payah duk kacau apa dah. Rebus dengan api kuat no. Rebus 45 minit tu memang tulang, memang isi dah hancur lebok apa semua. Jadi tak ada masalah lah kita bubuh sekali dengan isi, sekali dengan tulang dalam blender. Kita kisar memang tak ada masalah, sebab tulang dia hanya akan tinggal sejemput. Jadi itulah perbezaan dia kalau kita masak cepat dengan masak lama. Kalau kita masak cepat, memang patut pula kita perasing tulang dengan isi, sebab tulang dia ambil masa lah pula untuk kita kisar nak bagi hancur tu, sebab tulang dia tak empuk kan. Tapi kalau kita dah macam saya buat, saya rebus ikan tu memang dah lama dengan asam garam. Jadi bila kita blend, memang tak ada masalah, sebab tulang dia hanya tinggal banyak tu. Jadi senang. Kita dah tak payah duduk kopek-kopek isi, dah tak payah duduk perasing tulang, tak payah duduk kelas-kelas cabut-cabut tulang, tak payah. Yang saya senang saja. Petua dia rebus lama ya. Rebus lama memang lagi kita blend sekali dengan isi-isi, sekali dengan tulang-tulang. Tak ada masalah. Jelas kan apa lagi, samalah malas nak asingkan isi. Saya pun memang saya tak pernah lagi, sebab saya duduk tengok orang masa kecil-kecil tu kan, saya tengok orang duduk kelas nak buat laksa, duduk perisi, duduk asingkan tulang isi dia, asingkan ulang tulang dia, lepas tu lagi duduk kutip lah pula tulang haknya kecil-kecil dekat isi tu. Yang tu saya kata tak makan laksa pun tak apa macam ni, tak buat laksa pun tak apa macam ni. Sebab itulah petua saya ialah, kalau siapa-siapa yang malas nak perasing tulang yang isi, duk nak cabut-cabut, duk nak pilih-pilih tulang tu, petua dia ialah rebus ikan tu lama 45 minit ataupun 1 jam. Memang confirm ikan tu, ni untuk 1 kilo ikan memang ikan tu akan hancur lebok. Kalau kata dia nak buat banyak, dia kenalah rebus ikan tu lagi lama. Kan? Mesti ramai yang malas nak perasing tulang dengan isi ikan. Isi ikan lagi kan dia ada tulang kecil kan. Nak kena cabut pula. Nak kena kutip tulang tu pergi. Jadi siapa yang malas nak buat macam saya tu, dia senang ya. Rebus, buka api, rebus ikan tu, buah ayam, buah asam garam tu rebus ni. Ingat tahu asam tu kena gunting buang dia punya puluk dengan biji tu, dengan dia punya tangkai haknya duduk tengah-tengah tu, dengan dia punya haknya ada ujung tu, haknya atas dengan bawah tu kan dia ada macam pungguk
dia macam tampuk dia dengan punggung dia kan. Dengan punggung dia kan. Hat tu kena buang. Sebab hat tu lah punca jadi peik dengan kelat laksa kita. Kuah laksa kita. Memang saya pun malas. Jadi siapa-siapa yang malas tu, buat macam saya. Petua senang je. Rebus ikan dengan asam glugok, dengan garam. Lama yang tu ikut suka lah. Tapi paling side 45 minit. 45 minit ataupun 60 minit. Ataupun kalau dia rajin lagi, dia buah ikan besar-besar, tulang besar-besar tu, dia kena lah rebus lama lagi. Rebus lah. Kalau kata dia buat guna ikan tongkoi semua, ikan tongkoi tu kan tulang besar-besar. Dia rebus lah sejam setengah ke. Kan? Ikan tongkoi memang tulang dia besar. Ni saya buat campur ikan temenung dengan ikan tongkoi. Tu yang dapat tulang banyak ni. Tapi kalau kata kita misi lagi banyak ikan temenung saja. Last kali tulang dia tinggal banyak ni je. Memang puas hati, memang laksa akan jadi sedap. Satu lagi nak pesan, daun kesum jangan bubuh sekali dengan batang. Daun kesum kena lurut daun selai-selai. Bubuhlah dalam 20 helai daun. Ni dah sedap dah ni. Lepas tu bawang tak boleh bubuh banyak. Lagi kalau bubuh bawang banyak, kita akan rasa macam kelat-kelat bawang tu lah. Kan? Ni saya guna hanya 3 biji bawang merah saja. Kalau guna bawang besar, boleh, tapi bawang besar tu dia ada ayak banyak lah. Tapi ayak dia manis, tapi dia akan bagi jadi kuah laksa kita cayak lah. Ikut suka lah, kalau nak masuk bawang besar pun boleh. Tapi yang saya punya, saya tak guna bawang besar. Saya guna bawang merah saja. Bawang merah 3 biji. Nak buat laksa senang je. Daun kesum cuma 20 keping daun dia. Jangan buah batang. 20 helai daun. Lepas tu bubuh cabai 12 biji. Lepas tu bawang merah guna 3 biji je. Lepas tu kalau kata kuah tu dah masak apa semua tu, ayak tadi kan dia akan susut sikit kan. Lepas tu ikut suka kita lah, kita nak masukkan lagi 1 gelas ayak ke, lagi 2 gelas ayak ke, ikut suka lah. Tapi jangan buah banyak ya. Bila buah banyak sangat, kuah dia akan pekat. Kuah akan cayak. Bila kuah cayak, dia akan lari rasa lah. Jadi kita kena rasa lah balik yang dengan asam garam dia tu. Kan dia dah kurang masam, dia dah kurang masin lah. Jadi kenalah pandai-pandai. Ni saya nak masak kuah dia selama 45 minit. Periuk ni periuk ni saya tak ingat lah berapa. Sagi saya tunjukkan periuk tu nama apa. Ada saya save, tapi sagi saya cari periuk ni. Periuk ni senang. Sebab periuk ni dia boleh guna senduk kayu, dia boleh guna senduk plastik, dia boleh guna senduk besi. Tak ada masalah. Semua boleh. Lagipun periuk ni dia tak masak dalam masa yang cepat. Jadi benda kita masak tu dia akan masak dalam apa? Dalam keadaan yang merenih lama. Lepas tu tudung dia pun seronok sebab tudung dia ada lubang. Bila tudung periuk, saya nak syorkan semua kalau nak beli periuk yang tudung periuk dia ada lubang. Sebab bila tudung periuk ada lubang, kita nak masak apa-apa pun, kita nak tudung, kita tak payah susah hati, dia akan melimpah. Sebab dia ada lubang tu akan keluarkan dia punya uap, dia punya asap kan. Jadi tak ada masalah untuk melimpah. Kecuali kalau kita masak dah parah duk atas ni, kuah duk
kuah duk atas ni, sekejap dia mendidih, dia akan melimpah lah. Kan? Okey. Yang itulah saya nak tunjukkan. Tengok. Kalau kata kita tambah cabai banyak sikit, dia akan jadi color gelap. Dia akan jadi color gelap sikitlah. Ni saya nak tambah cili. Ni tudung periuk dia. Kan. Tu. Ni tudung periuk. Ni sepatutnya guna api, guna penunu yang sederhana ni, tapi sebab saya nak tak kamera, jadi saya guna api yang kuat sikit lah. Guna api yang perlahan pun tak apa, sebab kita nak masak bagi dia lama tu, bagi dia merenyih lama tu kan. Jadi maksud saya inilah lubang ni. Lubang dia. Masak kuah laksa jangan guna yang dapur yang besar sangat lah. Yang besar sekali tahu, guna dapur yang nombor 2. Lepas tu bila dia dah masak milih macam ni, perlahankan api supaya dia merenyih pelan-pelan. Kalau kuah laksa nak bagi sedap kan, guna periuk ni. Nak ambil susah tak? Saya nak ambil periuk tapi susah sangat. Periuk tu periuk tembikar. Periuk tembikar apa? Tanah liat. Yang tu lagi sedap. Guna periuk tembikar tanah liat. Ni kan. Ni kuah laksa tengok kan. Tak buka lampu patutlah gelap. Kalau saya ada masak di dapur kan, anak-anak saya suka kata, tiba-tiba buka lampu tu, ya baru nampak dunia, baru nampak kata cerah.
Lepas tu dia fikir, awak gelap sangat, rupanya lampu tak buka. Sedialah jadi macam tu. Depa pun mesti heran pasal apa lah masak dalam gelap. Bila buka lampu dia jadi color lain lah pula noh. Okey. Tapi sebenarnya kuah laksa ni kalau live dia nampak warna macam kuah laksa lah. Okey. Okey, tadi saya nak off dah. Okey, ada soalan apa lagi tak? Periuk ni kalau tak salah saya beli harga dia RM170 kot sebiji. Kaedah Lockstar tak mana? Oh, Lockstar. Lockstar lah bandar kat stadium. Periuk tu brand apa nak dia punya. Okey, okey. Saya dah tunjuk dah selengkapnya macam mana nak buat laksa. Laksa ni kalau dia masak mendidih berkali-kali lama. Sekurang-kurangnya 45 minit lah. Baru kau tu masak. Untuk sekilo lah. Kalau kata lama berkilo-kilo tu lama lagi lah masak. Kena masak dekat 2 jam lah baru dia masak pun kan. Kalau kata dia dah masak berkali-kali tu 45 minit tu baru kita boleh tutup api. Kalau kata nak lama sikit masaklah sejam. Lepas tu dah boleh makan dah. Jadi laksa tadi kita rendam semalam. Kita rendam semalam lagi lah. Kalau kata pukul 12. Pagi esok dah boleh masak lah. Pukul 8 tu masak lah. Ni saya nak tutup api dulu. Okey, tanda dah masak. Okey. Dah masak. Okey, dah masak dah. Okey. Lepas tu sekali saya sambung balik dah masak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.